Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahirin bin Muhammad Tarmizi. Saya dan juga 4 orang rakan saya iaitu Nur Sofia binti Muhammad Suhaili, Nur Amirah Fikriyah binti Cik Jantan, Muhammad Zarif bin Muhammad Zulkifli dan Syaiful Amin bin Fauzi. Kami berlima akan membentangkan satu isu semasa iaitu COVID-19. Pandemik COVID-19 merupakan peristiwa penularan penyakit pada tahun 2019 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh jenis coronavirus baru yang dinamakan SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 dipercayai merebak antara manusia, terutamanya melalui titisan pernafasan yang dihasilkan semasa batuk. COVID-19 paling mudah berjangkit apabila orang yang mengalaminya mempunyai gejala. Gejalanya termasuk demam, batuk dan sesak nafas. Komplikasi boleh merangkumi radang paru-paru dan penyakit pernafasan yang teruk. Pandemik ini telah menyebabkan gangguan ekonomi dan sosial. Ini kerana banyak maklumat salah dan teori konspirasi mengenai virus itu telah tersebar dalam talian dan terdapat peningkatan insiden terhadap orang Cina, Asia Timur dan Asia Tenggara yang lain sejak ia tersebar. Ianya juga telah membuatkan banyak negara mengeluarkan pendapatan negara untuk membeli vaksin kepada rakyat. Usaha mencegah penyebaran coronavirus termasuk sekatan perjalanan, kuarantin, perintah berkurung, penangguhan dan pembatalan acara telah dikeluarkan. Setelah penantian 3 tahun, pada tanggal 5 Mei 2023, Organisasi Kesihatan Dunia (WHO) mengatakan bahawa pandemik COVID-19 telah berakhir. Akan tetapi, walaupun WHO telah mengeluarkan penyakit ini tidak darurat, kita haruslah berhati-hati dan teruskan langkah pencegahan supaya kita dapat menjaga diri kita dan juga orang sekitar kita. Sekian. Kebaikan COVID-19 kepada mahasiswa dan juga pekerja swasta. Nombor 1, pekerjaan dan pembelajaran yang lebih fleksibel. Dengan halangan untuk melakukan pekerjaan secara fizikal sewaktu pandemik COVID-19 melanda, masyarakat kini telah mencari insentif untuk mengatasi halangan tersebut dengan menggalakkan bekerja dan belajar secara atas talian. Nombor 2, peningkatan kesedaran terhadap kebersihan, gaya hidup dan kesihatan. Kesedaran dalam masyarakat seperti pelajar dan pekerja tentang kesihatan dapat dipupuk dengan lebih baik dan tinggi dengan adanya langkah dari kerajaan dan komuniti yang sentiasa memberikan peringatan tentang pandemik COVID-19 dalam sosial media. Nombor 3, cara pembelajaran yang lebih inovatif. Dengan lebih banyak penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, dapat menambah pengalaman dan kaedah pembelajaran yang lebih inovatif. Nombor 4, memupuk kemahiran digital. Kemahiran digital dapat diperkukuhkan dalam masyarakat seperti pekerja dan pelajar. Ini dapat memberikan pendedahan kepada masyarakat tentang teknologi yang baru untuk lebih bersaing dalam pasaran pekerjaan. Nombor 5, masyarakat yang lebih bersedia. Pekerjaan dan pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan disiplin seorang itu dalam merancang jadual, mengambil tahu tentang teknologi semasa dan juga mencari sumber maklumat dengan lebih kreatif. Seterusnya, kesedaran dalam keseimbangan kerja dan hidup. Dengan berubahnya budaya masyarakat dan organisasi untuk menghadapi wabak penyakit COVID-19, berlaku peningkatan kesedaran dalam keseimbangan kerja dan hidup. Yang terakhir sekali adalah berdagang secara atas talian, iaitu berdagang secara digital. Kini masyarakat lebih terbuka untuk berdagang dan berjual beli dalam talian untuk mengatasi masalah COVID-19, membuka peluang pekerjaan yang baru dan melahirkan masyarakat yang lebih inovatif dan berdaya saing dalam berdagang. Hari ini saya akan memberitahu antara kesan-kesan keburukan COVID-19 kepada kita. Antaranya yang pertama ialah kadar pengangguran di Malaysia semakin bertambah kerana disebabkan oleh pandemik COVID-19. Hal ini kerana banyak syarikat yang terpaksa ditutup dan tak dapat dijalankan menyebabkan mereka terpaksa mengeluarkan pekerja-pekerja mereka. Yang kedua, pusat rawatan dan kesihatan menerima beban yang berat daripada sebelumnya disebabkan kes yang semakin hari semakin meningkat. Yang ketiga,
Terdapat ramai keluarga yang kehilangan insan tersayang disebabkan virus COVID-19, khususnya kepada golongan-golongan warga emas dan golongan-golongan yang mempunyai sakit kronik. Mereka akan mudah dijangkiti oleh COVID-19. Yang keempat, interaksi manusia secara bersemuka semakin berkurangan kerana ingin menjaga jarak untuk mengelakkan terkenanya jangkitan COVID-19. Yang kelima, ekonomi negara menurun sebabkan aktiviti pelancongan terpaksa ditutup untuk mengelakkan berlakunya jangkitan virus secara meluas. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hari ini saya akan membincangkan langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan COVID-19. Okey, yang pertama ialah jaga kebersihan. Basuh tangan anda dengan kerap menggunakan sabun dan air selama sekurang-kurangnya 20 saat. Terutamanya selepas berada di tempat awam, menyentuh muka anda atau selepas batuk dan juga bersin. Seterusnya ialah pakai pelitup muka. Pakai pelitup muka yang menutup hidung dan mulut anda ketika berada di ruang awam. Ikut garis panduan tentang penggunaan topeng dan elak guna topeng muka berkali-kali. Yang ketiga ialah penjarakan sosial. Kekalkan sekurang-kurangnya 6 kaki, jarak ataupun 2 meter dari orang yang bukan dari rumah anda. Elakkan tempat yang sesak dan perhimpunan besar. Dan yang terakhir ialah pantau kesihatan. Berhati-hati dengan simptom yang berkaitan dengan COVID-19 seperti demam, batuk, sesak nafas dan kehilangan rasa atau bau. Jika anda berasa tidak sihat atau menunjukkan simptom seperti batuk, demam, sesak nafas, tinggal di rumah dan dapatkan nasihat doktor. Cara merawat pesakit virus COVID-19. Yang pertama sekali ialah kita boleh kuarantinkan pesakit. Kita haruslah pisahkan pesakit daripada orang lain untuk mencegah penularan dan untuk pastikan ventilasi ruangan yang baik semasa kuarantin. Yang kedua ialah pastikan pesakit minum air secukupnya untuk mengelakkan dehidrasi dan dapat mengawal suhu badan. Yang seterusnya, nutrisi. Berikan makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran dan protein dan pastikan sukatan kalori dan nutrisi mencukupi untuk menyokong sistem imuniti tubuh. Yang seterusnya, rehat yang cukup. Pastikan pesakit mendapat rehat dan tidur yang mencukupi untuk membantu proses merawat. Dan yang terakhir sekali, bantuan psikologi. Berikan sokongan moral kepada pesakit jika diperlukan supaya pesakit kekal bersemangat dan dalam menjalani rawatan COVID-19. Seterusnya adalah contoh ubat-ubatan dalam merawat pesakit virus COVID-19. Yang pertama ialah antiviral. Ubat-ubat seperti remdesivir dapat digunakan untuk memulihkan infeksi COVID-19. Penggunaannya perlulah diambil atas nasihat doktor. Yang seterusnya ialah steroid. Dexamethasone adalah steroid yang digunakan untuk mengurangi keradangan yang digunakan kepada pesakit semasa kes-kes COVID-19 yang parah. Yang seterusnya ialah antibiotik. Antibiotik mungkin diperlukan jika terjadi infeksi bakteria kepada pesakit. Akan tetapi, COVID-19 disebabkan oleh virus, bukannya bakteria. Yang terakhir sekali ialah antikoagulan. Pesakit yang berisiko tinggi untuk pembekuan darah mungkin diberikan antikoagulan untuk mencegah komplikasi.